yang tidak bermusim, ada je pisang. Kalaulah pisang tu tak cantik, tak elok tuan-tuan, Allah. Cuba tuan-tuan tengok dalam Malaysia ni, buah yang sentiasa ada apa? Buah betiknya, buah pisangnya, buah kelapanya. Bayangkan kelapa ni bermusim macam buah durian. Tuan-tuan nak buat santan macam mana? Bayangkan buah durian itu musimnya cuma 2 minggu, kelapa pun 2 minggu. Tak susah kita. Bayangkan pisang kalaulah bermusim, macam mana peniaga gorpis goreng pisang? Singkatan dia gorpis. Berapa banyak orang dapat hasil dengan gorpisnya, goreng pisangnya? Jangan hina orang, tuan-tuan. Jangan hina. Kita bagi orang makan, kita mendatangkan kasih sayang. Ni, tuan-tuan nampak tak 5 anak muda ni? Satu pakai baju Barcelona. Ha? Apa? Portugal. Oh, Cristiano Ronaldo lah. Yang ni baju apa pula ni? Ha? Apa? Kapal. Bukan JDT, bukan? Bukan ya? Ingat Atras Malaysia Melaya ni. Bakar masjid kita, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak macam mana nak tackle budak-budak ni? Tak susah. Besok Jumaat, letak dalam poket RM50 sekeping, RM1, satu not RM1, 50 lay. Bagi RM1 seorang. Jangan bising tau. Jangan bising Minggu depan nak lagi tak RM1. Jangan bising tau. Mesti diam. Nampak tak ada orang diam? Itu belum bagi lagi, tuan-tuan. Dah diam. Bayangkan tuan-tuan kalau tiap-tiap minggu bagi. Diam. Waktu khutbah jangan bising tau. Siapa bising, pakcik tak bagi dah. Diam. Kamu nama apa? Bahasa dia Portugal nama apa? Danish. Kamu tengok kawan-kawan kamu bising tau. Siapa yang bising cakap pada pakcik. Minggu depan pakcik tak nak bagi duit. Siapa yang bising? Danish. Oi, diam. Dia pula je bising, tuan-tuan. Kita teka dia orang dengan belanja makan. Lama-lama baik. Kalau orang itu sombong dengan kita, tuan-tuan, hantar dekat dia satu raga buah rambutan, baiklah dia. Sebab tu Nabi sebut, kalau kamu nak tackle hati orang, apa kita kena buat? Ziarah orang yang tak pernah ziarah kita. Memberi pada orang yang tak pernah memberi kepada kita. Tegur pada orang yang tak pernah tegur kita. Lama-lama, tuan-tuan, dia jatuh hati pada kita. Kita ada sikap balas dendam. Kenduri tak dijemput, tunggu aku kenduri, aku pun tak jemput. Kita marah. Salah kalau dia tak jemput kita kenduri. Bila anak kita kahwin, dialah orang pertama yang kita jemput. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak bagi kad kahwin, anak saya nak kahwin minggu depan, jemput datang ya. Isteri dia cakap, abang, kenduri anak kita hari tu abang tak jemput dia. Tengok sekarang. Malu bang, dia pula jemput kita. Masjid, kalau nak orang datang ke masjid, buat jamuan. Masjid, kalau nak orang datang ke masjid, pergi rumah kenduri. Walaupun yang buat kenduri itu tak pernah datang masjid. Kita hari ini nak pergi kenduri tahlil, tengok. Diminta kepada semua jemaah ya, tuan-tuan dijemput ke rumah nombor 4 laluan Mutiara. Malam ini ada kenduri tahlil ya, nombor 4 laluan Mutiara. Selepas isyak dijemput semua hadir. Berapa ramai cakap tak payah. Masjid pun tak datang, bila mati sibuk jemput orang. Tak payah. Suami dia dulu masa hidup mana ada pijak masjid. Masa mati mengada datang masjid itu pun depan tu imam. Dak kata dia. Salah. Dijemput semua pergi ke nombor 4 laluan Mutiara. Malam ni ada kenduri doa selamat. Tak payah. Bila sakit baru nak. Salah. Kita orang masjid awal lagi sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, nampak sangat macam orang masjid tu bulur. Bukan bulur. Kita tackle hati dia. Sebelum maghrib pukul 6.30 dah sampai Datuk Siap. Apa benda yang saya boleh bantu? Saya orang masjid, nama saya Haji Dola. Ini Tok Bilal Masjid, namanya Haji Mat.
Ini tu imam masjid namanya Pak Mat Tempe. Kami datang ni, apa boleh kami bantu? Ya Allah, baiknya abang. Nampak? Itulah abang, masjid tak nak pergi, nampak malu tau, dia orang tolong kita. Bila dah habis kenuri, orang masjid yang paling lambat balik. Sebab dia orang kumpul pinggan, letakkan setempat, bersihkan rumah dia. Lama-lama tuan-tuan, satu keluarga akan datang masjid hanya kerana makanan je. Kita dah jadi kawan dia, kita tepuk bahu dia, kita baca doa panjang-panjang. Ya Allah, berkatilah rumah yang mengadakan kenduri pada malam ini, ya Allah. Berkatilah ahli rumahnya, ya Allah. Keampunkanlah dosa-dosanya, murahkanlah rezeki, dan tariklah hati mereka, ya Allah, untuk pergi ke masjid. Sebab selama ni tak pernah datang masjid, ya Allah. Dia siku je untuk imam, bengkak mata imam tu. Dengan kita buat jamuan dan dengan kita menghadiri jamuan, lembut hati orang. Yang keempat, apa dia yang disuruh oleh Nabi? Wasilul arham, sambung silaturahim. Tuan-tuan, hari raya korban dah dekat. Hari raya korban dalam haji tak dapat dipisahkan. Dia menyuruh kita supaya berkasih sayang. Saya mula-mula saya buat sekolah 2005. Saya siap 2006. Mula-mula saya buat korban di sekolah 2 ekor lembu. Tuan-tuan tahu tak? Bila buat sekolah bukan semua orang suka. Ada orang benci, ada orang menyampah. Ada yang tulis surat layang. Kenapa perlu buat di sekolah di tempat kami? Kenapa ni? Ganggu kami lah apa semua ni. Pecah kaca, pecah gelas. Lepas baca harap balas. Nak balas apa surat layang? Alamat tak ada. Tuan-tuan tahu macam mana saya nak tackle hati orang? Sambung silaturahim. Dengan cara apa? Ambil sekilo daging korban, hantarkan ke rumah orang. Jangan boikot masjid ni, jangan boikot pada orang yang tak datang. Ahli jawatan kuasa masjid, tolong kenal pasti siapa jemaah, siapa penduduk taman yang tak datang masjid, tolong kenal pasti. Nanti korban hantar pada rumah dia orang. Tuan-tuan tengok hasil dia. Selama ni dia kutuk kita, selama ni dia pandang serong pada orang masjid, pada jemaah masjid. Tetapi dengan sekilo daging korban ni tuan-tuan, dia berubah 360 darjah. Yang ni saya buat, saya terasa tuan-tuan. Saya pakai van rusa, kawan saya bubus sekilo dalam tong merah tu. Buka pintu van rusa, saya berjalan naik van. Sampai rumah, Assalamualaikum makcik. Waalaikumsalam. Saya ni nak sampaikan daging korban. Ya Allah. Oh, sudah. Kenapa makcik? Makcik tak pernah merasa daging korban. Terima kasihlah anak bagi dekat makcik. Anak dari mana? Saya dari Al-Barakah, sekolah Ustaz Kazim. Oh iya ke salam dia ya? InsyaAllah makcik. Saya lah Ustaz Kazim. Dia tanya anak dari mana? Saya jawablah dari Al-Barakah. Saya kan lurus Bendul. Dia tak tanya anak siapa nama, barulah Ustaz Kazim. Dia tanya saya dari mana? Al-Barakah lah sekolah. Tuan-tuan, dengan sekilo daging korban, dia meninggal 2 tahun lepas. Dari 2006 sampai 2013 dia datang belajar di sekolah saya, bertongkat, kakinya 4, kakinya 6, 2 kaki besi, 2 kaki orang. Sampai dia meninggal malam hari raya Aidilfitri. Dia menjadi pelajar sekolah saya yang setia. Saya hanya umpan dia dengan kasih sayang sekilo daging korban. Ada satu pakcik namanya Pak Rahman. Tengok saya kalih, tengok saya kalih. Tak nak bertentang muka. Saya pergi dekat dia, Assalamualaikum pakcik. Saya Ustaz Kazim nak bagi. Berkasihlah. Banyak ke Ustaz lo korban ni? Tak banyak pakcik, 4 ekor je. Tu teringat kat pakcik saya bagilah. Dekat orang lain pun saya tak bagi sangat, tak pun nak ingat tapi pakcik semua saya bagilah. Yang mana terpilih lah, yang mana saya rasa nampak. Padahal semua dapat. Tapi masa nak tackle dia, pakcik seorang je dapat pakcik. Ya ke? Ha, sudah tuan-tuan.
Suami isteri datang belajar, datang semayang berjemaah di surau sekolah saya. Kenapa kita nak mengamalkan budaya boikot? Itu belum merdeka. Tak payah boikot. Ini kita tuan-tuan pilih pula. Ni bapak dia tak datang semayang ni. Jangan bagi. Budak ni tahan, tahan ni. Itu bahasa tiap-tiap kali korban. Korban baru nampak muka. Haram jadah panggil dia. Tuan-tuan tahu tak bila tuan-tuan marah anak dia cakap dia bapak. Bapak, tadi kan Aiman nak ambil daging, orang tu tak bagi ambil. Kenapa? Dia kata bapak tak nak pergi masjid. Dia sebut haram jadah lagi bapak. Habislah. Tapi kalau tuan-tuan bagi dia, Aiman, bagi dekat bapak kamu cakap orang masjid bagi. Bagi ke bapak. Kalau boleh buat melasak kicap. Ayah, ni orang masjid bagi daging. Tuan-tuan tahu tak? Tersentuh tahu. Tuan-tuan ingat kecil ke daging korban ni? Kalaulah korban ni kecil, Allah tak suruh korban. Kalaulah daging korban ni kecil, tuan-tuan, tak ada hukum hakam berkaitan dengan korban. Tapi dia besar nilai dia. Tapi sayang kita memilih untuk boikot. Orang tak datang, kita boikot. Orang tak tegur, kita boikot. Orang berbeza bendera parti, kita boikot. Habislah. Janganlah ada budaya boikot-memboikot. Saya kena boikot, itu biasa. Saya penceramah. Tapi saya pegang pada prinsip diri saya tak pernah boikot orang. Dia mati, saya pergi ziarah. Kalau boleh saya bawa anak-anak murid saya uruskan jenazah dia. Lama-lama tuan-tuan, kalau suami dia tak terbuka pintu hati, anak dan isteri dia akan terbuka pintu hati. Jom tuan-tuan, kita tubuhkan masjid, kena tubuhkan unit silaturahim. Ambil orang tabligh jadi biro. Masjid dah ada biro dakwah. Masjid dah ada biro ekonomi. Masjid dah ada biro wanita. Masjid dah ada biro belia. Kenapa tak tubuhkan satu lagi biro? Biro silaturahim. Ajak orang ke masjid, ajak orang baik. Dia mati, kita sampai. Dia sakit, kita sampai. Di sini ada hospital, biro masjid, 15 laki-laki, 15 perempuan. Tiap-tiap hari dalam seminggu 3 kali ziarah hospital. Pakai baju macam mana yang kutip derma tadi. Jangan hanya masa kutip derma je pakai baju tu. Pergi ziarah di hospital, pakai masjid, baju hijau masjid. Sukarelawan masjid, biro silaturahim. Tanya pada makcik, makcik sakit apa makcik? Makcik sakit tulang belakang. Makcik dah wuduk dah sembahyang, makcik tak boleh wuduk. Biar kami ambilkan. Bawa spray pergi ambil wuduk dekat makcik tu. Tuan-tuan nampak betapa besarnya. Saya pergi ziarah satu makcik, umurnya 69. Suaminya 74. Dah 2 minggu duduk di hospital. Saya tanya dia, makcik, pakcik ni dah mandi belum? Mana nak mandinya, dia nak bangun pun tak mampu. Makcik tak lap, makcik pun tak mampu. 3 orang saya tuan-tuan ambil kain tuala, basahkan dengan air, lap seluruh badan dia. Sampai ke kaki lap pakcik ni. Tiba-tiba bila saya dah lap semua, dah basah rambut dia, lap, dia rasa segar. Dia cakap dekat saya, Ustaz, nak duduk. Terkejut isteri dia. Tak pernah-pernah nak duduk. Dia rasa segar gamaknya lepas saya lap dia. Saya angkat dia, saya letakkan dia. Duduk. Kaki dia sampai telunjuk. Saya angkat kawan-kawan saya, letak pergi balik. Tuan-tuan, saya rasa puas. Terima kasih Ustaz, lapkan suami makcik. Tuan-tuan tahu, suami dia meninggal 2 hari lepas. Tapi saya rasa puas. Sebab biro, di sekolah saya ada biro ni. Biro silaturahim. Mereka 2 orang suami isteri, anak tak ada apa tak ada. Pagi-pagi saya hantar bubur pada dia. Kalau saya ceramah, saya arahkan wakil saya hantar. Tengah hari hantar lauk pada dia. Makcik tak payah masak, makcik tak payah buat sarapan, kami yang buat. Sampai dia mati 2 hari lepas.
Lama-lama tuan-tuan, anak dia datang, keluarga dia datang, sepupu dia datang. Dia cakap pada saya, Ustaz, suami saya pesan sebelum meninggal, Ustaz uruskan, sekolah Ustaz uruskan, anak murid Ustaz mandikan semua mayat suami saya ni, urus Ustaz. Tuan-tuan, sampai bila kita nak membenci? Apakah modal besar sangat? Saya cuma beli RM2 bubur dan saya hantar lauk 2 jenis. Orang tua-tua makan apa banyak-banyak? Tapi dengan sebab itu tuan-tuan, kasih sayang datang. Sebab itu saya minta pada tuan-tuan, jangan sombong-sombong. Kalau di sini ada orang tabligh, bagus. Saya sangat puji orang tabligh sebab mereka rajin mengajak orang ke masjid. Sangat bagus, sangat hebat. Saya pun secara peribadi, saya pun tak boleh pergi rumah orang mengajak orang ke masjid. Saya kalah dengan tabligh. Tetapi alangkah cantiknya kalau tabligh duduk di taman masing-masing, mengajak orang taman-taman masing-masing datang di masjid masing-masing, tanpa perlu meninggalkan isteri, tanpa perlu meninggalkan anak-anak. Lagi cantik daripada meninggalkan anak-anak dan isteri nak mengajak orang lain pergi ke masjid tempat lain. Saya rasa lebih baik duduk di kampung masing-masing tanpa perlu tinggalkan isteri dan anak-anak. Dalam masa yang sama kita ajak orang datang ke masjid dekat dengan rumah kita. Itu lagi bagus dan lagi bermanfaat. Yang kelima, bagaimana nak mendatangkan kasih sayang? Sembahyang malam dan berdoalah. Tuan-tuan, dah sampai dah masanya kita buat sembahyang hajat. Malam-malam bangun tengah malam minta supaya orang Melayu di Malaysia dalam keadaan dah merdeka, dah aman, minta supaya disatukan hati orang Islam. Hari ini orang Islam habis berpecah ni tuan-tuan. Yang belah ini pecah, yang belah sana pecah, yang belah sana pecah. Yang tidak pecah orang mereka saja yang tidak berpecah belah. Orang mereka makin bersatu padu, tapi orang Islam berpecah belah. Kita dah tak tahu nak buat apa tuan-tuan. Sebab tu saya cakap pada ahli-ahli politik, saya cakap, ahli politik ni selalu bercakap, tapi jarang mau dengar cakap orang. Mereka selalu bagi nasihat, tapi mereka jarang nak dengar nasihat orang. Saya ambil kesempatan di sini tuan-tuan, kepada orang-orang politik, berbaik-baiklah. Jangan menjadikan rakyat ini bermusuh. Carilah jalan untuk bersepakat, carilah jalan untuk berdamai. Dah merdeka dah. Gunakan apa yang ada ini untuk kebaikan. Jangan hanya kerana masalah peribadi, kecewa dengan peribadi dan sebagainya, kita mengajak orang, mengajak rakyat sesama kita bermusuh dan bergaduh. Yang akhirnya bila bergaduh, orang lain makin kuat, kita makin lemah. Tuan-tuan, ni namanya jari. Saya renggangkan jari. Kalau tampar tak sedap tuan-tuan. Tapi kalau saya genggamkan penumbuk, kalau tumbuk jatuh orang. Begitulah bandingan bila kita bersatu padu, dia jadi kuat. Tapi kalau kita renggang-renggang, dia jadi lemah. Tolonglah bangun sembahyang malam, minta Allah pelihara, minta Allah satukan kita. Sebab kalau kita berpecah belah, bala akan sampai. Bala antara yang besar ialah kuasa memerintah hilang. Itulah bala yang paling besar. Yang mana bila dah hilang kuasa pemerintahan, kadang-kadang sudah tidak akan dapat lagi balik kuasa pemerintahan tersebut. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan ceramah kita malam ni dapat manfaat. Jadi yang baik datang daripada Allah, yang salah, yang buruk itu semua kesalahan saya. Jadi bagi tuan-tuan, kalau ada pandangan saya yang betul, ambillah. Kalau tak ada betul, tolaklah. Cuma buatlah. Apa yang saya cakap pada malam ni, saya buat. Saya buat di sekolah saya. Dan sekarang tuan-tuan, saya sangat bersyukur sebab kita boleh menyatu padukan masyarakat dengan berkasih sayang. Dan tuan-tuan, bagi tuan-tuan yang nak melawat ke sekolah saya, mungkin nak buat di sini cawangan ke apa benda ke, contoh ke, nak tiru ke, datanglah. Baru ni datang satu ketua menteri, datang melawat, dia kata dia nak buat dia degree dia. Jadi datanglah, kita akan buat dan tuan-tuan nampak hasilnya.
Bagi tuan-tuan yang nak bantu sekolah saya, tuan-tuan boleh beli air penawar yang telah saya bacakan doa dan ayat-ayat suci. Ya, tuan-tuan boleh beli kismis, tuan-tuan boleh beli buku-buku saya. Ini di antara buku saya yang terbaru. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat menyumbangkan pada sekolah saya supaya terus dapat berkhidmat pada masyarakat di luar balkoni dan di pintu pagar masjid. Terima kasih semua. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.